Dalam Al-Quran sebut Alkitab tu kitab Al-Quran. Al-Quran pun dia disebut Alkitab. Furqan pun Al-Quran, ya. Tapi dalam terjemahan kitab Injil ni Alkitab, pada terjemahan dia kata Alkitab itu Injil. Ini yang tengah polemik sekarang ni, kalimah Allah. Dia timbul balik selepas kalau nak cerita memang panjang lebar. Medan ni tak cukup, tak sesuai. Kalau nak buat forum, kena jemput orang yang pakar undang-undang, kena jemput orang yang pakar ilmuwan Islam, ilmu usuluddin dia, ilmu syariah dia handal. Lepas tu kena bawa orang yang pandai bahasa, ahli falsafah bahasa. Tiga aspek ni boleh kupas benda tu. Ya, tuan-tuan pun boleh akses bahan. Kali pertama dulu meletup tahun 2008 ke 2009, bila permohonan supaya dia ke Mahkamah Tinggi ni supaya kalimah Allah ni orang Kristian boleh pakai. Sebenarnya sudah ada satu keputusan lama, iaitu keputusan kabinet tahun 86. Tahun 86 siapa Perdana Menteri? Dr. Mahathir kan. Masa tu ada keputusan kabinet, menteri-menteri mesyuarat, salah satunya memutuskan apa? Kalimah Allah, kalimah solat, kalimah malaikat, kalimah apa lagi, ada 4-5 kalimah, hendaklah sebagai satu eksklusif kepada orang Islam saja. Bila keputusan kabinet, dalam tu menteri tu ada Kristian, ada menteri Kristian daripada Sabah, ada menteri Kristian daripada Sarawak. Tapi tahun 86 saya tak ingat siapa orang. Jadi bila dia dah bincang tu, keputusan maknanya bersama, keputusan bersetujuan. Pada saya, hormatlah keputusan kabinet tu, hormatlah sahaja, walaupun bukanlah satu keputusan orang kata macam Al-Quran. Itu pandangan saya. Sebab itu bila hakim ini dia nak buat keputusan, dia mesti bersifat mutadayin, berjiwa agama. Kita ni bila orang Islam, kita kena mutadayin, jiwa agama. Bila kita nak menyatakan sesuatu, biarlah pentingkan Islam tu, tetapi bukan menzalimi orang lain. Jadi hakim tu pada saya sepatutnya bila dia nak memutuskan, jangan cepat kata tidak berperlembagaan. Habis keputusan kabinet tu bukan maknanya orang Islam saja dalam tu dah setujulah tu. Tapi oleh kerana dah bawa ke mahkamah, mahkamah terpisah daripada eksekutif, dia judiciary, itu perlembagaan lah, tuan-tuan pun tahu, ya. Akhirnya bawa ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah, maka jadi isu besar. Akhirnya fatwa kebangsaan pun keluar fatwa kebangsaan kata apa? Masih kekal digunakan oleh orang Islam, dituruti oleh 10 negeri-negeri yang ada raja. Pahang Negeri Sembilan apa semualah, Selangor, Perak apa semua, jawatankuasa syarak negeri-negeri memutuskan bahawa kalimah Allah kekallah kepada orang Islam menggunakannya, manakala orang yang tidak Islam ini gunalah kalimah Lord, God. Harmoni dah ada keputusan fatwa. Jangan cepat seorang hakim yang beragama Islam ini menyatakan tidak berperlembagaan. Dia dah terpisah perkara hal agama, hormatlah fatwa tu. Itu saja sebenarnya. Tapi oleh kerana dah jadi satu keputusan baru, hakim menyatakan boleh digunakan, maka kita kena tengoklah pula wakil negeri Malaysia. Barulah tengok realiti Malaysia. Kalau perbahasan ilmiah, memanglah kalimah Allah ni tak boleh diterjemahkan apa-apa. Kalau kita pergi Jepun, jumpa orang Jepun yang beragama Islam, Muhammad Takayuki nama dia, dia akan kata Allah, dia tak akan sebut dalam bahasa Jepun. Dia cakap Jepun, arigato Allah, dia kata. Sebab tak boleh terjemah dah Allah tu apa. Khusus saja itulah namanya. Dan memanglah kalimah Allah ini pun dalam kitab-kitab dahulu pun disebut Allah. Nabi Adam pun sebut Allah, Nabi Yusuf pun sebut Allah, Nabi Musa pun sebut Allah.
Sebab mereka orang yang beriman yang dilantik oleh Allah. Maka dari segi ilmiahnya memang betul, memang boleh pakai. Jadi sekarang kita terpaksa ikut rentak, dah ada keputusan mahkamah, nak lawan tak boleh macam itu, kena ikut peraturan, kena ada rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Jadi kita tak boleh sembrono juga nak mengamuk tak tentu hala, dia akan jadi lebih parah. Jadi dari segi ilmiah tak dinafikan. Yusuf Qaradawi kata boleh, Dr. Wabah Az-Zuhaili kata boleh, tapi dari sudut ilmiahnya memang. Tapi kena tengok wakil Malaysia macam mana. Okey, dia pakai Allah, kita pakai Allah, kita percaya Allah yang Esa, itulah satu, Esa. Tetapi orang Kristian, dia percaya kepada Trinity tu. Dia sebut Allah. Maryam siapa? Maryam dia kata pasangan Allah. Ada Roh Kudus lagi. Dia kata Nabi Isa, Jesus Christ itu anak Tuhan. Tapi bila dia sebut dalam bahasa Melayu, Jesus anak Allah, dalam bahasa Melayu disebut Jesus anak Allah. Jadi percampuran berlaku dalam kalangan masyarakat kita, termasuklah orang yang tak tahu, apatah lagi peringkat anak-anak. Orang Islam kata Allah, tiba-tiba orang Kristian yang peringkat anak-anak kata Jesus anak Allah. Jadi pening dengar. Jadi ada masalah di situ. Jadi untuk harmoni, maka berilah orang Islam ni nama Allah kekal, maka pada dia tak apalah diguna Lord God, bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat. Kalau tidak nanti, oi sama je kita pakailah. Sudahnya kita orang Islam pun kata Maryam itu pasangan Allah, sebab bunyi Allah itu sama. Sebab keyakinan kita kepada ketuhanan itu berbeza. Kita tak ada Trinity, Allah yang Esa tu. Itu masalahnya, bukan nak berperang, nak lebih harmoni supaya aman. Jadi dalam perlembagaan kata Islam agama persekutuan, agama-agama lain dibenarkan bebas untuk diamalkan, tapi tak sebut agama apa. Jadi kena guna peruntukan perlembagaan, iaitu agama-agama lain tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Maka sekarang ini bila dah jadi perkara yang dah diputuskan oleh undang-undang, dah boleh pakai, mereka hanya boleh pakai untuk mereka saja. So tak boleh nak pakai kepada orang Islam. Bila pakai nanti ada bentuk penyebaran kepada orang Islam yang menimbulkan kekeliruan, maka di situ pergi pula pada perlembagaan, sudah menyalahi perlembagaan. Itu tidak perlembagaan. Takkan nak berperang di mahkamah lagi. Jadi dari segi dakwah kita akui ada juga hikmah dari segi dakwah. Biarlah disebut Allah, 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 cuma kita harap nanti dia akan dapat keyakinan yang betul, tetapi mesti ada usaha. Jadi kita bimbang kekeliruan ni. Sebab apa? Sebabnya gejala-gejala murtad ni berlaku. Nanti bila dia kata sama je, apa beza kata Allah Islam dengan Allah Kristian ni. Memang sepatutnya tak ada beza, tapi dah kepercayaan dia tu ada Trinity, kita takut berlaku polemik kekeliruan. Itu saja. Jadi tuan-tuan, lain kali kalau kita ini orang Islam, kita sebagai apa pun, biarlah kita utamakan dulu Islam itu, tetapi tidak menzalimi orang lain. Ya.